Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam topik tanggungjawab Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat tanggungjawab baginda sebagai seorang suami. Istimewanya isteri-isteri Nabi Muhammad SAW, mereka telah diberikan gelaran iaitu Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin ataupun Ummul Mukminin bermaksud ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Gelaran ini bukan diberikan oleh orang-orang biasa, tetapi gelaran ini datang dari firman Allah di dalam Al-Quran, iaitu ayat Al-Ahzab ayat 6. Kamu tahu tak isteri pertama baginda siapa? Betul, isteri pertama baginda ialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan isteri yang dikahwini ketika baginda baru saja berumur 25 tahun. Setelah kewafatan Khadijah, barulah baginda mengahwini isteri-isteri baginda yang lain. Salah seorang isteri baginda yang selalu kita dengar nama, iaitu siapa ya? Aisyah radhiyallahu anhu telah diperlihatkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memperlihatkan gambar Aisyah pada secarik kain sutera yang berwarna hijau dan mengatakan ini ialah calon isterimu kelak di dunia dan di akhirat. Begitulah istimewanya Aisyah di sisi Rasulullah. Selain daripada itu, Aisyah juga merupakan isteri baginda yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan baginda. Sekarang jom kita tengok sikap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Yang pertama, baginda ialah suami yang bersikap adil. Pernah ada diriwayatkan satu kisah di mana isteri baginda meminta baginda menyatakan di kalangan isteri-isteri baginda yang mana baginda paling sayang. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, Nabi Muhammad dengan bijaksananya baginda pergi ke rumah setiap isteri dan menghadiahkan setiap isteri baginda dengan sebentuk cincin. Kemudian baginda kumpulkan isteri-isteri baginda dan mengatakan siapa yang dapat cincin daripada baginda, itulah isteri yang paling baginda sayang. Bijakkan Nabi Muhammad. Jadi semua dah dapat cincin sebenarnya. Jadi ini menunjukkan Nabi Muhammad bersikap adil. Okey, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ialah suami yang penyayang. Contoh tadi juga menunjukkan suami penyayang. Sebabnya Nabi Muhammad menghadiahkan sesuatu kepada isteri-isteri baginda. Suami penyayang lah tu. Okey, yang ketiga, baginda membimbing isterinya ke jalan Allah. Yang ini memanglah kita dah maklum kan. Nabi Muhammad sebagai Rasul, selain daripada membimbing umat Islam, baginda juga pembimbing kepada isteri-isteri baginda. Yang keempat, Nabi Muhammad menunjukkan contoh yang baik. Suami yang baik, dia akan tunjuk contoh yang baik kepada isteri-isteri dan anak-anak mereka lah. Dan Nabi Muhammad ni kita dah tahulah contoh teragung dalam setiap perkara yang kita buat. Okay, dan yang kelima, baginda juga membantu isteri-isteri baginda melakukan kerja-kerja rumah. Jangan kata kerja rumah tu kerja orang perempuan je. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad pun buat kerja rumah. Jadi tak ada alasan lah seorang suami tak nak buat kerja rumah. Tu salah ya. Tengok Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad kita buat. Maksudnya suami-suami kena membantu isteri melakukan kerja rumah. Jom kita baca pantun ni sama-sama. Membaiki terompah, menjahit baju, Rasulullah juga memerah susu. Kerana kasih isteri dibantu, hidup bahagia ke anak cucu. Dalam pantun ni menunjukkan Rasulullah pernah membaiki terompah baginda sendiri, pernah menjahit baju baginda sendiri, dan Rasulullah juga pernah memerah susu. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan baginda ni menunjukkan baginda sayang kepada isteri-isteri baginda. Tolong isteri di rumah kan. Jadi suami yang menyayangi isteri, pasti hidup mereka bahagia ke anak cucu. Okey, di sini Mak akan kongsikan gambar terompah. Ini terompah yang pernah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ini pula ialah pakaian yang pernah dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Ingat tak warna kegemaran Rasulullah warna apa? Betul, warna putih dan warna hijau. Bagus anak-anak murid Maklimah.
Sekarang daripada contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, kita akan lihat apakah tanggungjawab seorang suami. Yang pertama, seorang suami perlu membimbing dan memimpin isteri dan anak. Yang kedua, seorang suami perlu menyediakan makanan, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri dan anak-anak. Yang ketiga, seorang suami perlu memberi didikan agama kepada ahli keluarga. Sekiranya tidak mampu berbuat demikian, contohnya ayah kita boleh hantar kita ke sekolah supaya kita dapat didikan agama yang betul dan baik. Kira yang keempat, seorang suami perlu memberi nafkah kepada ahli keluarga. Nafkah ni berbalik pada nombor 2 tadi. Antaranya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudahanlah, keselesaanlah kepada keluarga dia. Alhamdulillah kan, kita ada ayah yang mampu sediakan benda-benda ni untuk kita. Malah ada ayah yang mampu beri lebih lagi lah kepada kita. Sebab maklumat tahu dalam kelas ni hampir semua orang ada gadget sendiri. Ada telefon, ada laptop bagi kamu mengikuti kelas online kan. Jadi itu menunjukkan ayah kamu dah sangat-sangat berjaya dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa ingin mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di akhirat kelak, serta ia pula banyak menyebut dan mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa susah dan senang. Daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi daripada ayat ni kita tahulah contoh yang paling bagus kita boleh ikut ialah Rasulullah SAW. Dan dalam tajuk kita pelajari hari ini, macam mana nak jadi seorang suami yang baik, kita tengok pada Rasulullah kita. Okey kelas, jadi berakhirlah kelas kita pada hari ini. Maklimah harap kamu semua dapat manfaat daripada perkongsian Maklimah. Kita jumpa lagi di kelas minggu depan. Assalamualaikum.